Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, hari ini kita masih lagi teruskan pelajaran kita unit 3 bidang ibadah pada muka surat 92. Untuk unit 3 ni tajuk dia sunat abaat dan hayat. Untuk tajuk ini dia bermula daripada muka surat 92, 93, 94, 95 dan 96. Okey, kita tengok dulu pada muka surat 92. Tajuknya di sini sunat, abaat dan hayat. Sunat, abaat dan hayat. Sunat, abaat dan hayat ni ialah perkara yang kita lakukan dalam solat fardu kita. Perkara sunat. Okey, jadi perkara sunat dalam solat kita ada dua. Pertama, abaat. Yang kedua, hayat. Yang pertama ialah sunat, abaat. Yang kedua iaitu sunat hayat. Jadi kamu kena pastikan dalam solat kamu tu, kamu tahu apakah perkara-perkara sunat abaat, apakah perkara-perkara sunat hayat yang kamu lakukan dalam solat kamu. Okey, sebelum tu kita baca dulu di sini, penerangannya di sini. Ada sedikit cerita di sini. Okey, perhati dan baca. Kamu baca dan perhatilah apa yang kita baca sekarang. Okey, nombor 1. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Ustaz ini bertanya kepada Luqman. Lepas tu Luqman jawab, maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Luqman ni bagi tahu Ustaz dia tidak hafaz doa kunut. Okey. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat abaat. Okey, Ustazah ulang lagi baca. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat abaat. Okey, kalau di sini Ustazah tanyakan kepada kamu, solat subuh ada doa kunut. Jadi dalam solat subuh tu ada doa kunut. Doa kunut tu adalah sunat abaat atau sunat hayat. Jadi jawapannya ialah doa kunut ialah sunat abaat. Kita akan belajar lebih lanjut lagi apa itu sunat abaat, sunat hayat. Di sini hanya pengenalan bahawa kamu kena tahu, kamu perlu tahu iaitu doa kunut iaitu sunat abaat. Okey, kita tengok pada muka surat seterusnya iaitu muka surat 93. Okey, kita ke muka surat 93. Okey, tengok di sini dia ada carta dekat situ. Perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat. Dia bagi tahu dah tadi pada muka surat 92. Di muka surat 93 ni lagi jelas. Okey. Perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat iaitu ada dua, sunat abaat dan juga sunat hayat. Okey, kita baca apakah sunat abaat tadi. Contoh tadi dia dah bagi tahu satu contoh. Satu contoh sunat abaat iaitu doa kunut. Jadi apakah sunat abaat? Sunat abaat ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Okey, Ustazah baca sekali lagi. Sunat abaat iaitu amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Jadi kamu fahamlah di sini bahawa sunat abaat itu satu amalan yang amalan sunat. Dia sunat tapi sangat dituntut.
Dan kalau kamu tinggalkan, kamu perlu ganti dengan sujud sahwi. Macam mana sujud sahwi kita akan belajar nanti. Okey, contoh dia membaca doa kunut. Contohnya macam ni lah. Kamu solat subuh, tapi kamu terlupa nak baca doa kunut. Sebelum kamu selesai solat, kamu perlu sujud sahwi. Kerana doa kunut tadi iaitu sunat abaat, perkara yang dituntut. Walaupun dia tidak wajib, tapi dituntut. Bila ditinggalkan, kena sujud sahwi. Okey, kita tengok perkara yang kedua, sunat hayat. Sunat hayat pula iaitu amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Dia juga amalan sunat dalam solat kita yang dituntut. Tapi perbezaannya di sini, bila ditinggalkan, kita tidak lagi perlu sujud sahwi. Kalau sunat hayat, bila ditinggalkan, kita perlu buat sujud sahwi sebelum kita menyelesaikan solat kita. Tapi kalau sunat hayat, kita tidak perlu sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Kita lupa baca doa iftitah. Jadi, kita tidak perlu sujud sahwi. Okey, Ustaz beritahu. Inilah perbezaan antara sunat abaat dan sunat hayat. Ustazah harap kamu dapat faham setakat ini perbezaan antara perkara sunat dalam solat kita. Perkara sunat dalam solat kita terbahagi kepada dua, iaitu sunat abaat dan sunat hayat. Contoh untuk perkara sunat abaat ni iaitu doa kunut. Contoh untuk perkara yang sunat hayat ini iaitu doa iftitah. Untuk sunat abaat, jika ditinggalkan, kita kena sujud sahwi. Kalau untuk perkara sunat hayat ni, jika kita tinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Boleh faham? Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Perkara sunat dalam solat kita ada dua, iaitu sunat abaat dan juga sunat hayat. Sunat abaat. Yang kedua, sunat hayat. Sebab Ustazah ulang tu, ada di antara kamu belum dapat menyebut. Untuk sebut perkataan sunat abaat ni pun mengambil masa hampir 15 minit. Okey, jadi kamu cuba ulang. Biasakan sebutan kamu dengan sebutan ini, sunat abaat, sunat hayat. Okey, sunat abaat ni, dia amalan sunat yang amat dituntut. Maksudnya sangat dituntut dalam solat kita. Jika ditinggalkan, kita perlu ganti dia dengan sujud sahwi. Contohnya doa kunut. Kamu terlupa baca doa kunut, tapi kamu kena sujud sahwi sebelum kamu memberi salam. Okey, kita akan belajar secara detail nanti macam mana sujud sahwi, apakah doa dalam sujud sahwi. Kita akan belajar. Tapi yang penting kamu tahu bahawa bila kamu terlupa baca doa kunut, kamu kena sujud sahwi kerana doa kunut ini adalah sunat abaat. Okey, yang kedua sunat hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni perkara sunat yang dituntut juga. Tapi jika ditinggalkan, kamu tak perlu sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah. Doa iftitah ni panjang. Doa kunut pun panjang. Tapi kalau doa kunut tertinggal, kena sujud sahwi. Doa iftitah tak perlu sujud sahwi. Okey, Ustazah harap untuk hari ini kamu faham dulu perkara ini, iaitu perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua, sunat abaat dan sunat hayat. Contoh untuk sunat abaat iaitu membaca doa kunut. Contoh untuk sunat hayat iaitu membaca doa iftitah. Sunat abaat jika tertinggal perlu sujud sahwi. Sunat hayat jika tertinggal tidak perlu sujud sahwi. Okey, untuk pelajaran seterusnya kita akan sambung pada hari yang berikutnya.